Selamat pagi, salam sejahtera. Ini hari terakhir untuk campaign PRU 15. Macam kenduri besar lah pula. Orang pun sudah berduyun-duyun pulang. Ini satu berita yang baik untuk Anwar Ibrahim. Satu kelebihan untuk Anwar Ibrahim kerana yang kita tahu kalau peratusan mengundi itu banyak atau meningkat, itu adalah kelebihan besar kepada Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional ataupun juga mungkin Barisan Nasional. Semua orang sebenarnya mendapat laba, mendapat keuntungan sekiranya ramai rakyat yang pulang mengundi. Semalam kita dapat satu laporan daripada rakan-rakan yang ada di Semenanjung Malaysia juga yang ada di Sabah. Mereka menulis di dalam Facebook maupun Twitter maupun Instagram walaupun dalam juga TikTok, mereka menulis bahawa keadaan jalan raya lalu lintas di Kuala Lumpur dan di bandar-bandar yang utama atau di tempat-tempat yang lain penuh sesak. Ini menunjukkan satu indikator bahawa ramai orang pulang, dan ada juga yang menulis seakan-akan kali ini macam hari raya pula. Mereka kata, iyalah kan, kita ucapkan terima kasih, tahniah kepada kerajaan kerana telah memberikan cuti selama 2 hari bermula hari ini dan esok untuk semua rakyat Malaysia dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Walau bagaimanapun, satu perkara yang menarik di saat-saat akhir kempen ini ialah apabila kita melihat apa yang berlaku kepada kempen yang lucu-lucu pun berlaku di seluruh Malaysia. Hari ini yang mengejutkan kita semua ialah begitu berduyun-duyunnya rakyat Malaysia pulang ke kampung. Seperti yang aku cakap awal-awal tadi, mereka macam rasa macam pergi beraya pula, macam itulah. Dan ada juga, kalau aku tak silap, tol percuma untuk semua rakyat Malaysia sempena PRU ini. Jadi ini satu peluang untuk mereka. Bercakap tentang peratusan mengundi yang tinggi, ini memberikan sebenarnya kelebihan kepada Pakatan Harapan. Kerana kalau masih ingat, pada PRU 14 yang lepas, peratusan pengundi yang turun mengundi, buang undi sangat tinggi. Ini menyebabkan peratus kemenangan Pakatan Harapan meningkat mendadak dan menang besar. Dan kalau kita lihat lagi data dan bukti yang menunjukkan di PRN Melaka dan PRN Johor, peratusan mengundi adalah sangat rendah. 60% sahaja, dan ada yang tak sampai 60%. Ini memberikan impak besar kepada PH atau Pakatan Harapan. Pakatan Harapan sebenarnya dia memerlukan undi yang lebih banyak bilangan peratusannya, kerana kita tidak dapat nafikan akar umbi Barisan Nasional UMNO juga sebahagian daripada Perikatan Nasional, kerana mereka adalah pecahan kepada UMNO, memang kuat. Orang yang kuat mengundi ini memang datang daripada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Mereka suka datang mengundi dan mereka memang ada keinginan mahu mengundi. Jadi kalau peratusan rendah mengundi, itu kebanyakannya datang daripada Barisan Nasional dan UMNO dan juga Perikatan Nasional. Manakala Pakatan Harapan pula, mereka ini adalah lebih bersifat dinamik. Mereka hanya suka mengundi pada saat-saat akhir ataupun mereka ini suka menunggu dan melihat. Walau bagaimanapun, dengan laporan ramai yang pulang mengundi, ramai yang mahu mengundi pada PRU kali ini, kita nak ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan kerana berjaya menaikkan semula mood rakyat untuk turun mengundi. Dengan mood yang baru ini, kegairahan baru ini, dengan kegairahan mau mengundi yang baru ini, kita dapat melihat mereka sebenarnya berkeinginan untuk mahu mengalami perubahan, reform semula sistem pentadbiran negara. Ada bertanya kepada aku, mereka kata Anwar boleh jadikah Perdana Menteri pada hari Ahad ini ataupun pada malam Sabtu ini? Aku cakap sukar untuk mau diramalkan. Walau bagaimanapun, aku rasa ada peluang Anwar untuk menjadi Perdana Menteri pada kali ini. Ada peluang beliau. Tetapi hanya satu halangan. Hanya satu halangan yang boleh menjadikan Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. Apa kalau bilangan kerusi yang diperoleh oleh Pakatan Harapan rendah dan tidak mencapai majoriti. Oleh sebab itu, aku nak beritahu kepada semua pengundi yang ada di luar sana, turunlah mengundi. Siapapun yang Anda undi terpulang. Turun mengundi itu lebih penting, karena nanti masa mengundi pangkallah yang betul. Saudara-saudara sekalian, apa yang menariknya tentang Anwar Ibrahim dan PRU pada kali ini ialah apabila
kelihatan pada bermula 16 November, mood rakyat kini memihak kepada Anwar Ibrahim untuk dijadikan sebagai Perdana Menteri. Jalan kemana-mana sahaja, pergi ke warung kafe, pergi ke restoran di kampung, pergi ke kafe di Pekan maupun di bandar. Ceritanya sentimen rakyat sedang memihak kepada Pakatan Harapan. Sentimen rakyat sedang memihak kepada Anwar Ibrahim. Mereka mau melihat, mereka mau merasa agak-agaknya kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, mereka bertanya apa yang akan terjadi dengan rakyat Malaysia, apa yang akan terjadi dengan negara Malaysia, apa yang akan terjadi. Yang paling menarik, mereka juga mau memberikan perbandingan. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, apa jadi dengan Zahid Hamidi, apa jadi dengan geng Kluster Mahkamah, apa jadi dengan Najib Tun Razak. Itulah yang mereka paling naratifkan. Mereka nak lihat sangat macam mana jadi dengan sistem kehakiman negara ataupun sistem undang-undang negara dan penghakiman juga perbicaraan di Malaysia. Mereka kata, apa jadi dengan Lim Guan Eng? Itu yang selalu mereka naratifkan apabila mereka bercerita di mana-mana. Mereka juga bercakap bahawa Anwar Ibrahim adalah satu pilihan Perdana Menteri yang paling terbaik kerana beliau mempunyai ketokohan. Ketokohan Anwar Ibrahim bukan sahaja diiktiraf di Malaysia, kata mereka, tapi juga diiktiraf di antara bangsa. Lihat saja, mana-mana delegasi yang datang ke Malaysia, meskipun Anwar Ibrahim hanya ketua pembangkang, hanya pengerusi kepada Pakatan Harapan, tetapi mereka juga mengambil peluang untuk berjumpa dengan Anwar Ibrahim. Itu belum jadi Perdana Menteri, kata mereka. Yang menarik lagi, anak-anak muda lebih tertarik bercakap tentang Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri berbanding orang-orang yang lain. Meskipun Anwar Ibrahim berusia 75 tahun, tapi anak-anak muda tidak sangka itu adalah umur Anwar Ibrahim, 75. Mereka ingat Anwar Ibrahim baru 60 tahun. Sebab kenapa? Kedahsyatan dan keluar biasaan Anwar Ibrahim ketika berkempen. Dia tidak memperlihatkan ucapan yang sama dengan usianya, tetapi apa yang Anwar buat, dia berucap mengikut macam gaya orang muda. Aku sendiri pun aku rasa aku langsung tak dapat bersainglah dengan Anwar Ibrahim kalau berucap. Dia ni kalau berucap memang luar biasa. Sampai ada pemimpin parti politik yang lain mengatakan kalau Anwar Ibrahim berucap, dia boleh menjadikan bulan dan bintang sampai datang ke bumi. Memang betul lah tuh, betul, bukan janji, tapi daya upaya Anwar Ibrahim kalau dia berucap memang luar biasa. Berbanding dengan orang-orang yang lain, auranya memang tak sama langsung. Saudara-saudara sekalian, ada juga yang percaya bahawa mereka yang seangkatan dengannya walaupun perlainan parti percaya bahawa Anwar tidak mencuri harta negara walaupun seinci tanah kerajaan, sebatang balak dan seunit saham. Tidak ada bukti yang dapat mengaitkan dengan perkara-perkara itu. Dan yang lebih menarik, ada satu laporan menulis bahawa mereka kata, ada satu kajian menulis bahawa mereka kata Anwar Ibrahim ini berkali-kali difitnah serta ditipu juga terutamanya ditipu oleh Tun Mahathir Mohamad dan teman seperjuangannya seperti Azmin Ali, Hadi Awang, Mad Yassin dan ramai lagi. Tetapi Anwar Ibrahim tidak pernah sepatah semangat dan cekal untuk terus berjuang mencapai, bukan sekadar mau jadi Perdana Menteri, tetapi mau menyelamatkan Malaysia. Saudara-saudara, saya video ini supaya semua orang tahu bahawa mood yang terkini ialah Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.